Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di pertemuan nak membicarakan tentang produk Mercury. Okey, first slide kami adalah tajuk daripada kursus DUS 30042 Syariah dan Kehidupan. Okey, tajuk kajian kes yang kami pilih adalah mengenai penggunaan bahan larangan di dalam jual beli secara online, iaitu produk yang memiliki bahan merkuri. Sebelum saya mulakan pembincangan ni, saya nak perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali bin Kamarudin dan ini adalah dosa kumpulan kami. Nama saya Adam Hadir bin Sobri. Okay, untuk cerita dengan kami ada perkara pertama adalah paragraf dan ketiga pengenalan, faktor pemilihan, objektif, penyataan masalah, kesan dan cara mengatasi masalah yang kami pilih, perkembangan isu semasa dan kesimpulan yang dapat kami ambil daripada kajian kes ini. Yang pertama adalah penghargaan. So, penghargaan pertama kami nak mengucapkan segala terima kasih kepada Ustaz Syamil yang banyak memberi motivasi dan idea untuk kami membentangkan tajuk ni dan cara untuk kami mendapatkan info-info mengenai masalah produk Mercury. Okay, perkenalan. Seperti yang kita tahu, Islam sangat menggalakkan kita dalam melakukan muamalat ataupun disebutkan perniagaan. Banyak hadis yang dapat kita ambil daripada periwayat hadis, seperti contohnya hadis riwayat Tirmizi, 9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Tirmizi, mengenai apa yang Rasulullah SAW pernah bersabda. Manusia bebas menentukan tata cara perniagaan tanpa persyaratan yang mesti dituruti. Bagi menjamin kemaslahatan manusia terjamin dan terpelihara, Islam telah mengarahkan beberapa perkara aktiviti perniagaan. So, terdapat beberapa larangan dalam perniagaan. Seperti yang tajuk yang kami ambil ni adalah larangan tentang penggunaan bahan produk Mercury. Okay, terus next slide adalah faktor pemilihan tajuk. Ini adalah riwayat hadis, sesungguhnya para peniagaan akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan fujar, pelaku dosa, melainkan mereka bertakwa dan melakukan kebaikan, bersikap benar. Okay, berdasarkan hadis yang telah kami pilih ni, kami mengklasifikasikan untuk memilih tajuk penyalahgunaan bahan Mercury dalam produk kecantikan. Seperti yang kita tahu, pada waktu sekarang banyak penghasilan produk secara bulasan yang sama ada mendapat kelulusan KKM ataupun tak dapat. So, banyak berlakunya jual beli secara online dan ataupun secara tidak online yang melibatkan bahan produk kecantikan, dan kita tak dapat nak pastikan bahawa produk tu memiliki bahan baik ataupun tak yang sesuai untuk kesihatan kita. Dan kami memilih tajuk ini untuk mengklasifikasikan apa yang terjadi sekiranya bahan ni tidak dibantah ataupun disemak lah secara rinci dalam bidang jual beli ni. Okay, itu seterusnya. Okey, oleh itu terdapat 4 objektif yang kami bentangkan pada pembincangan hari ini, iaitu 1. Dapat membuka pandangan masyarakat mengenai kesan buruk dalam salah penggunaan barangan yang mengandungi bahan yang berbahaya kepada kesihatan diri. Hal ini kerana terdapat juga masyarakat yang berpandangan bahawa terdapat produk ni yang tak diketahui, ataupun macam orang dewasa ataupun orang yang lebih tua, dia tak tahu produk ini ada merkuri ataupun tidak. Untuk yang kedua adalah untuk memberi pandangan negatif terhadap penipuan jual barang-barangan online dalam kalangan masyarakat.
Hal ini kerana kalau kita tengok macam contoh video TikTok, dia akan lalu satu video kan, di mana dia orang akan buat macam satu rutin ataupun macam berikan demo. Oh, ini produk sangat bagus, boleh memutihkan kulit. Namun dalam masa yang sama, kebanyakan orang tak tahu yang produk tu sebenarnya tak mendapat sijil KKTM sebab penjual JKM kerana KKM kerana mereka tidak membentangkan sijil tersebut dalam video tersebut. Namun terdapat setengah orang bila tengok video tu dia berasa yakin dengan produk tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bijak memilih produk. Contoh seperti dalam video TikTok ataupun video-video yang lalu dekat YouTube ataupun nama sesama lain, mereka kalau setengah pelajar ataupun orang-orang lain, mereka akan lebih bijak bila mereka tahu yang produk tu ada bahan merkuri ataupun tidak. Untuk yang keempat adalah memberi kesedaran pentingnya kita untuk jujur dan amanah dalam melaksanakan akad jual beli. Sekiranya kita nak menjual barang, kita hendaklah jujur dan amanah. Kerana dalam Islam pun kata, kita ni kalau kita nak jual barang kok, janganlah siapa membudaratkan orang lain. Okey. Untuk penyataan masalah. Yang pertama, kekurangan ilmu dalam muamalat. Contohnya orang yang berniaga ataupun syaratan perniagaan ini adalah bagi memenuhi fitrah semula jadi manusia. Melalui perniagaan ini, manusia boleh masuki keperluan dan tuntutan individu, masyarakat dan negara. Namun begitu, kekurangan ilmu boleh merosakkan dalam akad jual beli. Kiranya setengah pandangan orang yang menjual, mereka selalu berpendapat bahawa sekiranya jual produk ni okey, asalkan jual saya dapat duit, saya untung. Selalu begitulah pandangan mereka tersebut tanpa memikirkan ataupun memudaratkan orang lain. Yang kedua, pengaruh iklan dan tipuan jual beli. Iaitu paparan iklan produk kesihatan yang bertujuan untuk mengelirukan dan memperdayakan pembeli ialah salah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Seperti yang saya katakan tadi, seperti video yang lalu dekat TikTok ataupun dekat laman sesama lain, terdapat juga paparan produk iklan kesihatan yang menunjukkan bahawa okey, produk ini berkesan, namun dalam masa yang sama tak ada sijil. Itulah salah satu faktor dia. Faktor yang menyebabkan akan memudaratkan orang lain sebab dia mengelirukan sesetengah individu yang menonton video itu tersebut. Aku jantung kamu. Laju sangat tu habis kamu tu. Okey. Yang ketiga, pengaruh influencer atau selebriti, iaitu trend penggunaan influencer atau selebriti yang terkenal banyak menarik minat masyarakat dalam mempercayai produk yang dijual tidak mengira bahaya atau tidak. Okey, contoh macam video-video lalu mengenai keputihan. Selalunya orang kat Malaysia ni selalu nak putih. So, kebanyakan artis ataupun selebriti yang terkenal, dia akan gunakan produk-produk tanpa tengok pun ataupun selidik bahawa produk tu ada merkuri ataupun tidak, ataupun dia ada yang ada ke tidak dalam sijil tersebut dalam KKTM. Dalam KKM. Okey. Kamu mau belakang. Okey. Seterusnya Apa dah gelap je tak. seterusnya tipuan nilai harga barangan. Jualan secara online melabelkan pengurangan harga produk dan menjanjikan manfaat dalam pembelian yang tidak merugikan. Kiranya macam dia setengah orang tu macam tak ada duit, macam duit dia tak pernah ada untuk beli barangan yang lagi mahal, macam skincare yang lagi mahal ataupun produk kosmetik yang lagi mahal. So dia ambil lah, penjual ni ambil kesempatan dengan menjual produk tu dengan harga rendah. Namun produk itu ada merkuri ataupun ada bahan yang terlarang. Seterusnya adalah kesan penggunaan produk merkuri. Nombor satu adalah kesan terhadap kesihatan, iaitu menyebabkan ruam, pewarnaan dan parut pada kulit. Seperti tengok dalam gambar, satu lagi saya pernah tengok dalam gambar, tapi ada dalam video dan TikTok baru-baru ni, dia menyebabkan macam kehitaman dekat kulit kan, kulit kita macam sini kan. So sel-sel kulit dia dah mati, jadi dia akan jaga kehitaman dekat kulit dia. Kesan daripada merkuri tersebut. Yang kedua, kesan terhadap kesihatan itu kerosakan buah pinggang, kerosakan sistem saraf dan mengganggu perkembangan otak bayi dalam kandungan ataupun bayi yang baru lahir. Kiranya merkuri ni bukan sahaja menyebabkan daripada fizikal keluaran dalam fizikal keluaran manusia, namun dia merkuri tersebut boleh meresap dalam badan dan menyebabkan kegangguan kerosakan sistem saraf dan otak bayi sekiranya pengguna tersebut mengandung.
Yang ketiga, ketagihan terhadap produk merkuri. Pengguna akan menjadi tertagih kepada produk yang mengandung merkuri kerana kesan pemutihan dan kosmetik sementara yang mereka berikan. Yang baru-baru ini ada seorang pengguna tu, dia mengatakan bahawa ketika dia menggunakan produk merkuri, dia merasakan produk dia muka dia makin putih. Tapi bila dia tiba-tiba berhenti pakai produk merkuri, kesan dia akan terlihat macam dia akan menyebabkan kemerah-merahan. Jadi sebabkan itu dia terus memakai tanpa memikirkan kesan kepada kesihatan dia. Yang keempat, kesan emosi dan masalah emosi kesihatan. Apabila kesan negatif seperti kerosakan kulit, pengguna boleh mengalami tekanan emosi, rasa bersalah dan leka. Keadaan ini boleh membawa gangguan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Sekiranya kalau saya pun jadi pengguna yang terkesan dengan produk merkuri ni, saya pun rasa macam bimbang juga sebab muka saya akan jadi hitam-hitam, memang tak nampak macam kulit normal. Kemudian kita akan bergerak pula kepada cara mengatasi produk merkuri. Okey, secara individu, bila kita nak mengatasi produk ni, pertama kita mestilah bijak dalam membuat pilihan. Bila kita nak beli secara online, kadang-kadang kita kena tengok dulu sama ada produk ini dapat pengiktirafan ke atau tidak, ataupun contoh kalau kita boleh tengok daripada review. Kadang-kadang review, ada orang review, oh produk ini bagus, tapi kalau nak lagi selamat, kita buatlah lagi kata like apa, kita buat research lagi mendalam lah tentang perkara tersebut. Okay. Yang kedua, membuat analisis dan semakan. Kadang-kadang kita bila beli dekat produk tu, contoh macam kita beli secara face to face kan, kadang-kadang kita nak tahu elok ke tak, kita tengoklah bahan-bahan dia. Kita tengok bahan-bahan dia, tengok oh ini ada bahan ni, ada bahan ni, mungkin elok untuk kita ataupun tidak. Kadang-kadang ada sesetengah orang dia allergic, dia kenalah tengok bahan-bahan tu dengan teliti. Yang ketiga, kita buat aduan dalam laporan. Bila kita dah tahu, kita janganlah duduk diam. Ini untuk elakkan orang lain juga terkena. Kalau kita dah kena, kita jangan bagi orang lain kena. So kita buatlah laporan kepada KKM. Dan yang keempat, kita janganlah berkongsi produk tu. Kalau kita dah tahu benda tu tak elok, kita dah tahu benda tu memang memudaratkan diri dan kesihatan, kita jangan berkongsi produk tu. Ataupun boleh kata kita nak kita jadi seperti apa panggil tu, pengedar bahan-bahan tersebut. Sebab kita mungkin sesetengah orang mungkin dia nampak daripada keuntungan daripada barang tu, so dia dah start jual barang tu dekat orang lain pula, walaupun dia sendiri tahu benda tu buruk. Okay. Yang kedua pula adalah kita secara umum. Okay. Kalau secara umum maksudnya secara awam lah. Maksudnya yang pertama kita memantau lah aktiviti penipuan ni. Okay, contoh macam KKM sekarang, bila kita nak keluarkan barang, dia akan bagi CJ pengiktirafan ataupun membuat semakan bahan-bahan yang ada dalam produk tersebut. Yang kedua, menggalakkan produk yang mesra alam. Contohnya kalau kita tengok ada setengah barang dia menggunakan produk yang mesra alam 100% lah. Contohnya macam menggunakan aloe vera dan yang setara dengannya lah. Okay. Yang ketiga adalah memberi pendedahan. Okay, bila kita beri pendedahan ni adalah kita nak bagikan orang awam ni supaya dia lagi sedar bahawa bila kita nak beli sesuatu, kita beli sesuatu produk kosmetik ni, kita kenalah tengok bahan dia, kita kena tengok sijil yang dia ada, diiktiraf ataupun tidak. Okay. Yang keempat adalah melabelkan akta. Melabelkan akta ni ataupun kita boleh kata kita kuatkan lagi undang-undang tu supaya orang lagi takut nak buat benda-benda macam ni lah. Okay. Seterusnya adalah perkembangan semasa ataupun isu yang kita boleh kaitkan dengan masalah ini adalah salah satu kosmetik yang dinamakan ZM1 Magnetic Aura Night Cream. KKM telah detect produk ni dia ada racun, ada bahan-bahan racun lah. Contohnya macam merkuri lah. Okay. Pengarah bahagian regulatory Farmasi Negara Kementerian Kesihatan Rosilawati Ahmad dia menyatakan benda ni ada merkuri lah. Okay. Macam kita tahu tadi, merkuri ni ada banyak kemudaratan daripada diri kita. Okay. Antara dia akan menjeratkan bila kita pakai merkuri tu kat badan kulit, dia akan menjerat ke badan
dan akan merosakkan sistem-sistem badan kita. Contohnya akan rosakkan buah pinggang, sistem saraf, dan kalau orang yang orang perempuan yang mengandung pakai pula akan merosakkan janin anak dia tu. Okay. Dan lebih lagi disebabkan perkara ini dia telah dikenakan hukuman denda lah tidak melebihi 25,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-dua untuk kesalahan pertama. Dan untuk kesalahan kedua adalah denda 50,000 dan penjara tidak melebihi 5 tahun. Ya. Itulah kita sampai kepada kesimpulannya. Okay, nak dijadikan kesimpulannya adalah bila kita nak berniaga ni, kita kenalah jujur. Yang pertama kita jujur adalah dengan diri kita, sebab mungkin orang lain tak nampak tapi Allah nampak apa yang kita buat. Okay. Lepas tu sebab sebab kedua kenapa kita jujur, kita kena jujur dalam perniagaan ni, kita kena ikut syarat-syarat akad beli jual beli ni adalah supaya kita tak mudaratkan orang lain juga. Bila kita dah buat dosa, kita nak kita mudaratkan orang lain, lagilah menyumbang dosa kepada kita. So dijadikan kita janganlah melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Okay. Bila kita melakukan perkara yang dilarang, kita mungkin tak kena kat dunia, tapi kita akan kena kat akhirat nanti. Okay, itu saja. Okey, sekejap. Saya tengok tadi kamu tulis produk Mercury.